Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, dan dihikayatkan orang bahawa sesungguhnya adalah setengah daripada orang yang saleh itu baginya seorang saudara yang saleh pula. Dia kata biasanya orang-orang alim ini dia tak seorang dalam keluarga dia. Dia ada lagi keluarga orang alim itu ada. Dan adalah ia ziarah akan dia pada tiap-tiap tahun. Menjadi amalan orang-orang saleh ini saling ziarah menziarahi di antara sama-sama mereka. Maka datang ia sekali kerana ziarah akan dia. Maka menepuk ia akan pintu rumahnya. Ini dia cerita satu kisah orang alim. Orang alim dengan orang alim. Pada satu hari, adik kepada orang alim tu pergi ziarah rumah abang dia yang juga orang alim. Bila sampai di rumah, diketuknya pintu rumah. Maka berkata oleh isterinya, "Man?" yakni siapa? Maka menjawab ia, "Saudara suami engkau pada agama Allah." Dia pergi rumah abang dia, ketuk pintu. Bila ketuk pintu, dalam rumah ni tanya, "Ni siapa ni?" Dia jawab kata, "Aku saudara suami engkau." Orang Arab selalu dia sebut gitu. Kalau dia tulis kitab ke, dia tulis surat ke apa-apa, orang habis sekali dia tulis, "Akhuka fil Islam." Dia kata, "Akhuka fil Islam" maknanya saudara kamu se-Islam. Kadang dia tulis, "Akhuka fid din." Dia kata, saudara kamu pada agama. Baik. So di sini dia kata apabila si adik ni pergi rumah abang, ketuk pintu rumah, Pak Ipah tanya. Dia kata, "Man, siapa di luar?" Adik ni kata, "Aku saudara suami engkau pada agama Allah." Maka datang ia kerana ziarah akan dia. Dia kata, "Aku main nak ziarah abang aku lah." Maka berkata oleh isterinya, "Pergi ia mengambil kayu api, tiada mengembali akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala." Bini abang dia kata, "Abang hantar tak?" Dia pergi cari kayu api. Dia tak balik main lagi. Baik. Serta dengan bersungguhnya isterinya itu pada mengatakan yang kejahatan dan menyumpah-nyumpah ia akan dia. Yang kata bini abang dia ni, sambil-sambil dia habaq kata abang tak balik lagi. Dia pergi cari kayu api, tak balik lagi. Sambil dengan tu, dia mati dengan laki-laki dia mati sekali. Dia kata abang ni memang tak guna. Kalau keluar rumah cukup lambat nak balik. Panggil dia daripada dulu sampai lah. Tak habis-habis mati. Berkanak-kanak dia mati laki dah. Di depan adik ipar dia. Baik. Maka antaranya ia seperti demikian itu, dan tiba-tiba dengan dia, saudaranya, sesungguhnya telah menanggungkan ia akan harimau berkah kayu api itu. Tengah-tengah dia duk maki laki dia, tengah-tengah dia duk maki suami dia, dalam duk maki itu, tiba-tiba suami dia balik. Suami dia balik pula dalam keadaan yang pelik. Balik dengan seekor harimau. Dan harimau tu duk galas kayu api atas belakang. Ini cerita dia. Dan pada halnya harimau itu berhadapan dengan dia. Harimau tu duduk berjalan, dia duduk berjalan di depan. Harimau tak tokak dia, tak gigit dia, tak bahar dia. Harimau turun belakang dia. Harimau tu jadi kenderaan tolong bawa kayu api yang dipicari di hutan tadi. Maka tak kala sampai saudaranya memberi salam ia atasnya. Serta ta'ajub dengan dia. Ta'ajub tu. Tolong putih dia. Bila suami perempuan ni balik sampai ke rumah dengan harimau tu, bila sampai dia bagi salam. Bila dia bagi salam, adik ni tengok abang dia, "Ui, kemas ni." Dicari kayu api, yang bawa balik kayu api ni harimau. Ta'ajub dia dengan kehebatan abang dia. Kemudian menegurkan ia akan kayu itu. Kemudian menurunkan ia akan kayu itu daripada belakang harimau. Suami ini pun ambil kayu api, buat turun. Dan berkata ia baginya, yakni bagi harimau tu, "Pergilah olehmu, barakallahu fiik." Ambil kayu api buat turun, dia kata kat harimau tu, "Terima kasihlah, tolong hantar kayu api kat aku, barakallahu fiik."
Dia kata, mudah-mudahan Tuhan berkati kamu. Iya, dia kata. Artinya telah memberi berkat oleh Allah Ta'ala padamu. Kemudian daripada itu, masukkan ia akan saudaranya ke rumah. Dah lepas buat turun kayu api, suruh rimau balik, dia pun kata ke adik dia, jom lah masuklah rumah, hang pun duduk diri di luar lama lah. Ajak adik dia masuk. Dan padahal isterinya itu menyumpah-nyumpah dan memaki-maki akan dia kepadanya. Maka tiada menjawab ia akan dia. Yang kata bini ni, dah masuk dalam rumah duduk maki lagi. Orang ni. Ya. Dah masuk sampai dalam rumah dah ni, tetamu mai duk ada sekali depan suami, depan tetamu ni, dia duk condemn laki dia duk maki laki dia duk hina laki dia di depan orang. Maka memberi makanlah ia akan saudaranya. Kemudian daripada sudah makan, menuntut tinggal ia. Yang lelaki-lelaki ni pun dah ajak adik dia masuk dalam rumah, jamu makan apa lebih kurang, dia kata ke adik dia, kata nak balik hari ni, tidaklah dalam rumah aku buang semalam dulu. Serta berpaling ia atas sehabis-habis takjub ia daripada sabarnya atas isterinya. Yang adik ni duk tengok, abang aku keramat hidup semua. Amo dia kata, abang aku, yang kata abang aku ni, bini maki lagu mana pun, senang tak kata abang. Dia sampai di rumah, betul-betul pintu tu keluar, ke itak maki lah. Saat lagi abang dia balik sambut dengan maki lah. Panggil masuk dalam rumah, maki lagi. Sampai nak tidur malam tu duduk dengar abang dia kena maki lagi. Dia kata payahlah nak cari manusia lagu abang aku ni. Taat sungguh kat lelaki dah. Taat sungguh dekat bini dah. Ya. Baik. Kemudian datang pula ia kerana ziarah pada tahun yang kedua. Dah balik di tengah dah. Tahun depan pergi pula. Tahun sekali ziarah rumah abang ni. Tahun depan pergi pula. Maka menepuk ia akan pintu rumah saudaranya. Menepuk tu ketuk lah. Diketuk pula pintu rumah abang dia. Maka bertanya oleh perempuan itu, man, artinya siapa? Maka menjawab, saudara suami engkau datang ziarah akan dia. Jawab lagu tu juga. Bila ketuk pintu, bini di dalam tu tanya siapa? Dia kata, aku saudara laki hang lah. Saja main nak ziarah laki hang. Baik. Maka berkata oleh perempuan itu, dengan pujian, marhaban, dan bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Dan adalah perempuannya, ia pun dengan menanti dia, maka datanglah saudaranya. Bermula kayu api ditanggung di atas belakang tengkuknya. Maka memasukkan ia akan saudaranya, dan memberi makan ia akan dia. Dan padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya. Itu dia. Dia pergi tahun yang kedua, bila sampai, tengok abang dia menikah dengan perempuan lain pula. Dalam-dalam duduk sabang tu, dia bagi sedikit. Aku ambil orang lain pula. Bini suka duduk mati, dia tak marah. Dia pilih nak mati habis punya mati. Dia kata, aku nampak gaya tak boleh jadi anak ni. Aku cerai bang. Dia menikah dengan perempuan lain pula. Tahun yang berikutnya, adik dia pergi, ketuk pintu bagi salam. Salam dalam jawab, buka pintu tengok. Oh, ada apa hal? Abang kata, aku saudara suami kau, aku nak ziarah dia. Isteri dia pun kata, suami tak ada, tunggu sah. Ya. Kemudian puji. Puji baguslah, dia kata suami aku ni bagus, bagian-bagian begitu begini. Saat lagi bila tengah-tengah duduk bercakap, suami balik. Tapi suami balik lain dengan tahun lepas. Tahun lepas balik, rimau galah kayu api. Tahun ni balik, dia sendiri kena galah kayu api. Tak ada dah rimau tolong bawa kayu kat dia. Dia duduk perhati tengok, tahun ni lain. Bini pun lain. Akhlak bini pun lain. Rimau pun tak ikut balik main dah. Dia duduk perhati tengok dia. Kemudian, ajak masuk dalam rumah makan. Sambil duduk makan, bini duduk puji lagi. Dia kata, baguslah, aku alhamdulillah lah, Allah takdir aku boleh suami macam ni, alhamdulillah lah, dia jaga aku semua, puji laki dia. Dan esoknya, dia kata, maka tak kala menghendaki bercerai keduanya, ia akan dia, maka bertanyalah ia akan saudaranya itu, daripada barang yang melihat ia, daripada menanggung harimau akan kayu api, pada zaman kejahatan lidah. Dan bertanya ia daripada menanggungnya akan kayu di atas belakang tengkuknya.
pada zaman yang lemah lembut lagi manis lidah. Adik ni pun tanya, dia kata abang saja nak tanya. Tahun lepas dia kata, saya main kau ipak tinggal, kau ipak maki abang macam-macam. Dalam-dalam dia duk maki abang balik, rimau tolong bawa kayu api. Tahun ni saya main kau ipak saya hak baru ni baik. Dia puji abang tak habis-habis. Dalam-dalam duk puji abang balik, abang galah kayu api sendiri. Dia kata apa makna semua ni? Maka apa jua sebab padanya? Maksudnya apa makna semua ni? Maka menjawab ia. Jawab abang dia. Ya akhi, hai saudaraku, telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku. Dan adalah aku sabar atas tercanya dan kesusahannya. Maka memudahkan Allah Ta'ala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ia. Yang menanggung ia akan kayu api itu sebab sabar aku ke atasnya. Dia kata, ya hamai tahun lepas, aku balik daripada hutan, rimau tolong bawa kayu api. Yang tu kehendak Tuhan. Tuhan balas dekat aku kerana aku sabar di atas jahat isteri aku. Tuhan balas dekat aku dalam bentuk harimau jadi jinak dengan aku. Rimau tolong bawa kayu api balik ke rumah. Dia kata. Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang saleh ini. Dan adalah aku dalam kesenangan. Dan sentosa selamanya. Maka putihlah daripada aku akan harimau. Maka berhajatlah aku. Yang ini berkehendaklah aku bahawa menanggung di atas belakang tengkuk aku. Kerana kesenangan aku serta perempuan yang saleh ini. Dia kata, tapi tahun ni hamai, bini aku bini yang salehah. Bini aku orang yang baik-baik. Oleh kerana bini aku baik, jadi aku korang pahala. Dulu bini jahat, aku sabar, aku dapat pahala. Tahun ni kena bini baik, aku korang pahala. Sebab dia taat semua, jadi tak ada apa. Aku korang pahala. Oleh kerana aku korang pahala, rimau pun tak tolong galah kayu dekat aku kena galah sendiri. Dia cerita ke adik yang macam tu. Baik. Maka tak kalah selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhaka suami dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala laki-laki yang berkahwin dan demikian lagi mengetahui pula kelebihan atasnya sebab berkahwin, maka sayogialah engkau amat-amati dan engkau sungguh-sungguhi saudaraku akan sifat perempuan yang sunat dipilih akan dia. Dia kata, lah ni, dia kata kita dah baca 3 bab penting dalam kitab ni. Nah, ni kitab Muhimmah Ilmil Hadis ni, dia tak ada tajuk. Dia daripada start itu, dia ruhti gitu lah. Tak jumpa titik lah sekali ni lah. Dia tak ada tajuk, dia tak ada penggal. Lagu kita tu baca Baharul Mazi tu, dia ada penggal, dia ada penggal. Kitab ni dia tak ada. Dengan pergi mula. So kata dia mula, tak ada titik lah. Dia pergi terus gitu aja. Ini baru dia abang. Dia kata hampa sedap tak tahu. Dia kata kita dah baca 3 bab. Saya dah. Dia kata sedap tak tahu. Kita dah baca 3 bab. Jadi setelah kita baca ketiga-tiga bab tu, dia kata sepatutnya lah sangat kita cuba perhati-perhati tengok. Amat-amati tengok. Apa yang penting dalam 3 bab tu? Dia kata yang penting dalam 3 bab tu ialah kita hendaklah mencari seorang isteri yang baik untuk menjadi isteri kita. Supaya kita tak banyak cerita dengan dia. Kalau sekiranya kita boleh isteri yang tak baik, dia kata, pasal tak kena gaya, kita banyak dosa. Tak kena gaya, kita banyak dosa. Kalau kena isteri yang tak baik, kita sabar. Tak apa. Dapat banyak pahala, ilmu tolong galai kayu tu. Ya. Tapi kalau kena bini tak baik, kita tak sabar. Jahanam kita. Jadi dia kata, kalaulah sekiranya kita rasa kita tak boleh sabar, kita jenis orang yang orang sabar, maka sepatutnya lah sangat kita perhati. Bila nak pilih isteri, pilihlah isteri yang tidak banyak menimbulkan masalah kepada kita. Baik, dia kata lagi yang akan jadi mengangkat, yang akan jadi mengekalkan bertaulan dengan dia. Cari isteri biarlah agak yang boleh tahan lama. Tak mau kita menikah, ada kot setahun, lalu kelam kabut. Ada satu budak muda telefon kat saya baru ni. Telefon waktu saya dalam perjalanan nak pergi ke Tanjung, dia telefon. Mengadu. Dia kata, Ustaz,
nak tanya Ustaz satu masalah. Bukan nak pergi Tanjung, nak pergi Parit Luntang baru ni. Nak tanya Ustaz satu masalah. Dia kata ni, masalah lah ni saya tak sabar lah ni dengan bini saya. Saya beringat nak cerai abang. Tanya pasal apa? Teruk sangat Ustaz Kata teruk pasal apa? Saya tak boleh. Nampak tu gelisah. Awaknya pasal apa? Dah Ustaz cuba fikir ni. Suruh kita fikir. Saya kata okey. Awak pasal apa? Hari ni akad nikah, esok keluar dengan jantan lain. Kau Ustaz fikir ni. Kata awak jadi begitu. Hampa menikah ni macam mana? Orang tua paksa. Macam mana? Orang tua paksa ke? Dah, dia kata. Tak ada siapa paksa. Kami suka sama suka. Dan itu macam mana? Jadi begitu. Itulah kata tu. Saya tak boleh sabar. Menikah suka sama suka. Kami kenal, kami suka apa semua elok. Kami menikah. Ia jadi begitu. Hari ni akad nikah. Esok keluar dengan jantan lain. Omboy. Marah. Itu saya nak tanya Ustaz yang berguna nak buat. Kata kalau tanya saya nak abang gini lah. Nak dirikan rumah tangga ni susah. Nak mempertahankan rumah tangga yang kita berdiri lagi susah. Nak bercerai, nak punah ranah tak ada. Jadi kalau macam tu, saya nasihatkan cari jalan. Cari jalan berdamai. Saya nak tak nampak jalan Ustaz. Marah. Kan dia marah. Saya tak nampak jalan. Saya ingat nak buang, tak boleh. Nanti kata dia. Kalau ikut dalam Quran, dia kata kalau sekiranya kita dah ikut dah adab-adab yang disuruh oleh agama bagi adab. Kan? Kalau berlaku perselisihan di antara suami isteri, yang pertama sekali, suami hendaklah nasihat bini lain. Kalau nasihat tak makan, ambil tindakan yang kedua, kisah tempat tidur. Kalau kisah tempat tidur tak makan, yang ketiga, dibenarkan pukul pada kadar yang tidak mencederakan. Kalau dah yang ketiga pun tak mau nak jalan, dalam Quran dia kata, lantiklah hakam. Dia panggil. Hakam maksudnya waris daripada pihak isteri dan waris daripada pihak suami. Kalau suami isteri tak boleh selesai, minta orang tua-tua, dua-dua pihak bincang buat selesai. Kalau dah nampak tak boleh juga, ada satu jalan dalam agama, dia kata abghadul halali ilallah talaq. Satu benda halal tetapi Allah cukup marah, ialah talaq. Talaq itu adalah jalan penghabis. Jadi kalau tanya saya, kalau nak dengar apa yang saya kata macam tu. Cubalah. Seberapa boleh, jangan berlaku cerai. Kalau dah tak nampak jalan sangat dah, setelah diusahakan berbagai cara tak boleh juga, terpulanglah. Semua keputusan ada di tangan kita orang lelaki-lelaki. Kata saya. Tapi guna dengan sebaik-baiknya. Tapi saya dah. Terus saya kata apa data saya, ikhtiar elok-elok dulu, terai dulu cara tu. Kalau nampak tak boleh lah, telefon balik. Saya dah bilang. No, kata dia, Assalamualaikum. Tak, Assalamualaikum. Jadi, baru kahwin. Dia jadi lebih tu. Pasal apa? Pasal agama abang awal-awal kita tak tengok. Agama abang awal-awal dah dia kata, kalau sekiranya kita nak mengekalkan hubungan suami isteri, isteri tu mau cari orang yang elok. Kan? Kita dah cerita bagaimana Sayyidina Umar satu hari datang orang tua jumpa dia. Orang tua tu kata, Ya Amirul Mukminin, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat aku seorang anak yang derhaka? Sayyidina Umar kata dekat dia, kenapa anak kamu derhaka pada kamu? Panggil dia jumpa aku. Duk syak anak orang tua ni. Sayyidina Umar tanya dia, tidakkah kamu takut pada Allah? Tidakkah kamu takut kepada azab Allah? Sehingga kan kamu berani derhaka pada bapa kamu sendiri? Budak tu kata, Ya Amirul Mukminin, adakah aku saja salah? Sedangkan pak aku tak ada tanggungjawab dia di depan Allah. Sayyidina Umar kata, apa maksud kamu? Dia kata, kalau boleh ya Amirul Mukminin, cuba cerita, apa tanggungjawab bapa pada aku? Sayyidina Umar bagi tiga. Yang pertama apa?
Sayyidina Umar kata, hendaklah bapa kamu mencari seorang bakal ibu yang baik untuk kamu. Nombor itu. Maknanya tak dapat elak. Tak dapat lari daripada memastikan. Sebelum rumah tangga, pastikan perempuan yang kita nak pilih untuk jadi isteri, untuk jadi mak kepada anak-anak yang akan naik hidup ni, hendaklah cari satu orang perempuan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata di sini, dan supaya boleh bersama-sama dengan dia, maka iaitu 8 perkara. Nak boleh ke kita dapat seorang isteri yang kita boleh berkawan lama dengan dia, tengoklah pada 8 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, dia kata, hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama, yang saleh, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, lagi yang mengekali berbuat ibadah, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu limaliha. Itu tak begitu, tolong kau betul. Tunkihul mar'atu limaliha wali jamaliha. Alif tu tak ada. Bukan wal jamaliha, tak ada. Waw kemudian lam. Alif tu potong. Dia silap. Dia bahasa Arab ni, kalau kaedah nahu, dia kalau ada alif lam di depan, belakang tak boleh ada dhamir. Tu ada ha di belakang tu. Ha tu dhamir, dia panggil ganti nama. Kalau ada alif lam, tak boleh ada ha. Tu kena buang alif tu, tinggal lam je. Sabda Nabi SAW, tunkihul mar'atu limaliha wa lijamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bizatid din. Bizatid din. Jangan baca bizatid dain. Kalau dain dia jadi hitam. Bizatid din maksudnya yang mempunyai agama. Tadi sekali kita baca. Sabda Nabi SAW, tunkihul mar'atu limaliha wa lijamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bizatid din. Artinya, berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan eloknya, dan kerana bangsanya, dan kerana agamanya. Maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa berkahwin, berkehendak akan perempuan kerana hartanya dan kerana elok rupanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan elok rupanya. Yakni ditegahkan akan hartanya dan elok rupanya. Dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya, nescaya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia, akan hartanya dan elok rupanya. Itu dia. Yang tu hadis Nabi SAW. Jaga, dalam Islam, dia letakkan beberapa syarat. Kita nak pilih isteri, dia letakkan beberapa syarat. Bagi yang mana yang dah senior-senior ni, habuan cari ke anak-anak dah. Tak boleh tidur cari orang lagi pula. Dengar malam ni, boleh aku silap lah tu ni. Kena cari lagi. Jangan. Tak ni depan marah saya. Habuan anak-anak. Anak-anak nak cari ni, habakkan anak-anak. Pastikan hampa nak cari main ni, nak jadi menantu aku ni, hampa tengok benar-benar. Kan? Yang pertama, lijamaliha. Tengok rupa paras segak. Dan bini ni mau rupa paras segak. Pernah satu hari, satu orang pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah orang perempuan yang baik itu? Nabi kata dia, perempuan yang baik itu, tasurruhu idza nazara. Nabi kata, ialah yang apabila kamu tengok muka dia, kamu rasa seronok. Itu di antara ciri-ciri perempuan baik. Kita tengok muka dia tu, kita seronok. Dah. Tak tahu pasal apa. Mungkin tengok gigi dia rongong, kita seronok. Jadi, punca juga lah jadi seronok. Tak kira lah. Ataupun dia tengok, ada benda yang dia seronok pada muka bini dia. Cantik. Perempuan tu cukup bagus. Kan?
Jadi rupa parah ni Islam suruh. Tapi kena jaga, dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut. Di antaranya kata Nabi, la tazawwajun nisa li husnihinna, fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna. Tak ada dalam kitab ni. Nabi kata, janganlah kamu kahwini seorang perempuan itu kerana segak dia semata-mata. Kerana takut segak cantik dia tu menyebabkan kamu kena hina dengan dia. Jaga baik-baik. Kalau kita menikah dengan satu perempuan tu semata-mata kerana rupa parah dia segak, Nabi kata jaga baik-baik. Takut esok kamu kena hina dengan dia. Takut esok ni, dia duk berasa dia segak, dia duk berasa kita ni tak segak. Jangan kita. Jaga. وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ. Nabi kata jangan kamu menikah dengan seorang perempuan semata-mata kerana harta dia. Kerana takut harta dia menyebabkan dia melampau kepada kamu. Nikah apa sebab? Sejak anak orang kaya. Kita dia ingat kita nak tukang tuik atas harta pak dia. Tengok-tengok kita menikah dengan dia. Dia jadi samsin dengan kita. Dia jadi samsin dengan kita. Dia kata, saya ni kerana menikah dengan hang dah jadi susah. Saya duduk dengan ayah saya dulu tak susah macam ni. Kita dah jadi malu dekat dia. Jangan semata-mata kerana cantik, kerana harta kita nak menikah dengan dia. Tapi kata Nabi, walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din. Nabi kata, tetapi hendaklah kamu menikah dengan seorang-seorang perempuan itu kerana agama. Kerana agama dia baik, di samping tu rupa dia segak, dia daripada keluarga yang berharta. Tapi nombor satu, kerana agama. Kalau sekiranya kamu kahwin dia kerana agama, Nabi kata apa? Wala amatun sauda zatu dinin afdal. Nabi kata, kalau sekiranya isteri kamu seorang hamba yang hitam kulit dia, tetapi mempunyai agama yang kuat, itu lebih baik bagi kamu. Dia tak hina kita. Dia tak hina kita. Dia tahu diri dia siapa. Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata, saya ni, dia kata, Alhamdulillah. Kerana abang ambil saya lah. Dia kata, saya jadi bahagia macam ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah ke abang banyak-banyak. Tiap hari ucap terima kasih lah kita. Untuk kita nak lemah pula dengan dia. Ya. Dia kata, kalaulah dia ni tak ambil aku, bahkan aku selalu lahir. Kan? Duk berasa macam tak ada orang berkenan kat dia. Duk berasa macam tak ada orang berkenan kat dia. Satu kita pilih dia, Allah besar hati dia. Dia jaga kita ni tak tahu lah. Nak tidur malam duduk. Boleh lah kan. Sayang pasal apa? Pasal dia rasa dalam banyak-banyak orang, semua orang tak suka kat dia, kita suka kat dia. Kalau kita pilih bini hak jenis kuat agama, dia tolong kita untuk buat ibadah. Tolong kita. Dan lagi menolong kita akan mendirikan agama. Hala tu agama ni dia cukup sokong. Dan keduanya, kalau nak cari bini, ciri yang kedua dia kata sunat memilih akan perempuan yang baik perangainya, kerana adalah yang demikian itu menolong akan menyelesaikan pada berbuat ibadah. Pilih yang akhlak baik, perangai baik, jadi ibadat kita tak terganggu. Kalau akhlak tak baik, jadi macam kawan tadi ni. Kan? Kawan harimau dalam kayu api balik tadi ni. Kan? Orang main rumah dia tak peduli tetamu ada ke tetamu tak ada, dia duk condemn laki dia di depan orang. Kita nak jadi tetamu ni pula nak malu telinga dengan. Apa ni dia ni duk condemn laki dia, kita berasa nak balik cepat. Pasal tak tahan tengok bini duk jatuh suami di depan orang. Itu pasal apa tu? Pasal dia tak tengok akhlak sebelum dia kahwin. Kerana perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya adalah mudaratnya itu terlebih banyak daripada manfaatnya. Jenis lidah tak bagus ni, mudarat banyak. Nak jadi baik itu sikit. Baik dia satu je. Kalau kita cabar, terima galah kayu api boleh. Itu ada satu baik. Kan? Kalau tak cabar, jahat banyak. Jahat banyak nanti naik. Dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada awliya dan salihin. Dia kata betul-betul dia nak beritahu. Dia kata hak betul-betul boleh sabar ni awliya dengan salihin. Hak cakap duk main mengaji kalang lama ni tak boleh lagi.
Tak boleh lagi. Dini kata-kata lagu tu, dia tak jawab. Dia tendang bangku aja. Payu kata bangku pergi ke dini, kawan tu pun lari duk teriak lagi. Dia kata, aku tak mau hilang. Aku tak mau hilang. Dia dengar korang tak elok. Tapi bangku boleh faedah. Itu aku main lagi ke orang lama. Dia tahu apa nak beli lagi. Tak cukup kuat lagi. Baik. Dan telah berkata oleh setengah daripada ulama Arab, jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bersifat dengan 6 sifat. Dia bagi pula panduan. Kalau orang perempuan ada 6 perangai ni, jangan duk ambil buat ini. Yang pertamanya, al-annanah. Bagi begitu. Al-annanah, iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah. Tak jenis suka duk keluh kesah ni. Dan membanyakkan mengadu-ngadu akan halnya. Padahal ia sentiasa menghiasi akan dirinya. Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian menyakitkan hati, lagi tiada diperoleh di dalamnya kebajikan. Jenis al-annanah. Jenis dia kerja duk make up aja, kerja tak ubat. Kita balik dia merakit. Dia kerja duk di rumah pun make up. Allah lemah lah, ilaha illallah. Nak keluar ni telah lah. Duduk di rumah pun bedak, gebu, wajah dengan mulut merah, kenapa? Tak apalah duduk di rumah, tak tunjuk ke orang. Keluar lagi kata, ni kalau biji punya turun mulut. Dah, cukup teruk. Dia jenis duk hias diri sahaja. Sedangkan kerja-kerja di rumah dia tak mubah. Bukan kewajipan dia, kita dah baca dah bulan lepas. Bukan kewajipan dia masak, minum, pakai dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya perempuan tu duduk di rumah, dia duduk masak, dia sedia pakaian untuk suami, walaupun itu bukan kewajipan dia. Tapi kalau dia buat, itu tanda dia isteri yang cukup baik. Dia tak buat. Dia tak buat, dia tak berdosa. Memang dia tak berdosa. Dia kata kat lelaki dia, aku sanggup menikahnya. Macam nak nikah dulu. Dengan syarat dia kata, aku tak mau masak. Setiap hari nak makan catering punya. Laki ni pun dah berkenan. Kan? Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis dia, hubbuka li syai' yu'ma wa yusab. Nabi kata. Kamu bila cinta kepada satu-satu benda tu lebih-lebih, yu'ma, mata kamu buta. Wa yusab, telinga kamu pegang. Jaga. Kita bila kita berkenan dekat satu-satu orang tu lebih daripada hak. Dia akan main dua benda. Buta, otak. Buta maksudnya tak nampak dah hak tak elok tu. Tak elok. Orang lain duk kata tak elok. Kita duk nampak elok situ. Tak nampak hak tak elok tu makna buta. Kita dah kata, aku kenal budak tu. Abang kat kawan kita. Kawan kita kata, apa mana? Tuhan tu. Allah, awak hampir ambil yang pun. Kawan kata. Awak kata. Dia pun cerita, aku bukan nak perburuk dia. Tapi dia ni lebuni, bukan hantar tengok depan kata. Dia tak nampak lah. Dia kata dia apa pun. Dia tak nampak lah. Dia duduk kata elok itu. Telinga, okak. Tak dengar. Bawa orang tua keluarga pergi tengok. Keluarga tengok. Mak balik-balik main rumah. Mak kata, kalau orang tanya mak kenal tak kenal, mak abang tak kenal. Dia tak kenal. Dia dengar berkenan. Telinga okak. Nabi kata bila berkenan dekat satu-satu benda lebih daripada sepatutnya, buta, pemak. Nah, memang jadi macam tu. Memang jadi macam tu. Kita dengan anak kita ada satu orang anak, kita cukup sayang kat dia. Cukup sayang. Anak lain kalau salah, saya dengar. Anak tu kalau salah, tak apa. Tak apa. Sampai anak-anak lain pun rasa iri hati. Tak apa hati. Dia main duk komplain. Dia kata, ayah, dia kata, kalau dia ni buat, kalau dia salah, ayah tak pernah marah. Kalau kami salah, selalu ayah marah. Dengar saja. Tak apa. Pasal apa? Sayang ditahan. Ada anak tu lebih pada anak lain. Masa kita buta, dia buat salah, kita tak nampak. Dan telinga kita pekak. Anak-anak lain komplain pun kita tak boleh. Memang begitu jadi. Nama kata manusia, memang dia suka jadi macam tu. So dia beritahu di sini, dia kata apabila dia boleh seorang isteri yang suka duk hias diri, dan dia kasih kepada isteri itu lebih-lebih. Maka akibatnya, dia mempunyai seorang isteri yang mempunyai sifat yang tak dikehendaki oleh agama. Dia kata. Baik, yang kedua dia kata, al-mannanah, iaitu perempuan yang banyak membangkitkan atas suaminya.
Membangkitkan maksudnya ungkit. Bini hak suka mengungkit. Dengan katanya aku berbuat kebajikan bagian-bagian akan dikau. Padahal engkau tiada kebajikanmu kepada aku. Dia duk kata saya, ya duk kena duk buat macam-macam kat abang. Abang tak pernah fikir oleh saya. Dia mengungkit. Tang dia khidmat baik dekat kita tu tak apalah. Dia ungkit. Dia kata abang, dia kata anak-anak saya belah. Baju saya basuh. Masak makan saya. Semua saya buat. Abang buat apa? Kau ni kata aku buat apa? Abang kata. Yang pukul 6 aku langkah keluar lah. Terlepas dia kerja begitu begini. Aku balik pukul 6. Aku tak buat apa? Dia kata. Itu kerja abang. Kewajipan abang. Dia kata ni di rumah ni abang buat apa? Dia kata. Mula doa ai tu tak lagi nak jadi kawalan kan? Dia ungkit lagu tu. Dia ungkit lagu tu. Dia kata saya bercakap pasal dalam rumah, saya tak cakap pasal di luar. Dan kalau saya jadi laki-laki macam abang, saya pun keluar pukul 6 pagi balik pukul 6 petang. Oh dia kata lagu tu. Kalau saya jadi laki-laki memang kerja saya keluar pukul 6 balik pukul 6 memang kerja saya tak akan buat apa benda tu. Tapi ni di rumah ni, abang di rumah abang buat apa ya? Abang pagi-pagi keluar pergi kerja, pukul 6 abang balik. Balik mandi-mandi abang keluar pergi masjid. Tidur mengaji. Mengaji saja ya, di rumah tak tolong orang. Ni dapat. Sampai melarat mengaji-mengaji ni apa ni? Mula nak terpanggil lah. Kan? Dia jenis ungkit lagu tu. Ada. Macam ni ada. Ada dalam masyarakat. Ada. Kan? Suami dia kata tak apa. Lah macam ni, mengaji jom. Nanti sana. Nanti dia kata, main. Dia main sekali. Balik-balik dia mereka mulut muncung 3 jengkal. Tapi dia kata, awak pula hang duk gaduh. Aku balik-balik saat aku main sini hang di rumah. Hari ni aku bawa marah apa lagi? Dia kata mengaji apa sampai pukul 9 semua sampai pukul 10. Orang mengaji pendek-pendek dulu. Tak larang nak dengar anak sampai cilok di atas jalan je dah. Bok. Kena juga. Dia mengungkit hadis semua. Ya. Ada hal macam tu. Ya. Mengaji apa? Kata mengaji lepas Maghrib sampai Aisyah pula lah. Aisyah pukul 4 je lah. 8.40, 8.45, pukul 9 berhenti ya. 9 semua duk baca kitab lagi. Mengaji apa? Tu dia marah lagi dah. Kan? Pasal apa ni jadi macam ni? Pasal apa? Pasal jenis tak faham agama. Tak faham agama. Dia main ni, duduk ni dia hangat. Dia tak boleh duduk. Dia duduk di rumah seorang pun dia hangat. Dia mau lelaki dia duduk kapit dengan dia ya. Dia seronok lagi tu. Ya, jangan nak lelaki pun tak boleh mengaji. Dia pun tak mengaji. Dua-dua duduk dalam kejahilan di rumah. Punca duk main selalunya jadi begitu. Dengan katanya aku berbuat kebajikan bagian-bagian padahal kau tak buat apa. Ini perempuan yang suka mengungkit-ungkit yang dipanggil al-mannanah. Baik, yang ketiganya, sifat yang ketiga yang kalau ada pada perempuan jangan ambil dia. Al-hannanah. Al-hannanah iaitu perempuan yang ingin kepada suami yang lain. Allah, yang ini lagi pengotor. Yang ni lagi pengotong. Dia panggil nama sudah dah Al-Hannanah. Rupanya tak cantik makna dia. Al-Hannanah maksud dia ada suami. Tapi dia duduk kenal ke orang lain. Nah. Dia abang kat suami dia. Dia kata abang. Pasal apa saya ni? Suami dia kata awak ni. Saya bila pergi ofis. Saya tak boleh tengok muka kawan aku kerja sekali dengan saya di ofis tu. Bila saya tengok muka dia, darah saya berderau. Suami dia tanya, awak pasal apa? Tak tahu dia kata, menggoda satu macam. Lelaki dia kata, hang tengok orang lain nak rasa lagu tu. Tu yang tak tahu dia jadi lagu tu. Yang ni pengetok. Yang ni cukup pengetok. Tak mau lagu tu. Dia kata, jangan ambil orang perempuan jenis macam ni. Al-Hannanah. Dah ada suami dah hidup berkenan dekat orang lelaki-lelaki lain. Dia kata dan ingin kepada anak daripada suaminya yang lain. Laki dah ada dah. Dia saja hidup bercurang dengan orang lain. Nak dapat anak dengan lelaki-lelaki lain. Oh jangan. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata inilah setengah daripada sifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia. Jangan dapat isteri yang jenis macam ni. Dan yang keempatnya al-haddaqah. Al-haddaqah, iaitu perempuan yang gemar akan tiap-tiap suatu. Maka ingin ia akan dia
dan memberatkan suaminya akan membeli dia. Oh, ni jenis kalau jumpa barang kaki tak mau jalan. Jenis runtun, dia tak mau langkah. Orang ni lebih budak-budak pergi supermarket, sampai-sampai dekat tempat permainan tu dia buat kaki terai. Kita kata jom, dia pemati buang kaki dah. Tarik terus kaki pergi situ. Dia tak mau nak jalan. Kalau anak lagu tu senang, bini buat orang yang lagu tu. Dia lintas tepi mangkuk perek, dia buat kaki keras. Kita kata jom kan, nak kena balik ni, malam ni ada mengaji. Dia buat kaki keras. Kata jom. Dah kata bunga ni memang duk cari lama lah. Pasang kita. Ni bunga ni di rumah itu ada sedozen. Dia kata tengok hari tu dia pamer ramai-ramai tak cukup indah. Bawa keluar bunga lain tak elok ada kan. Kita nak beli hak bunga berapa. Hai. Kita kata jadilah buka orang nak makan bunga tu. Ya. Orang lelaki-lelaki ni selalu jawab lagu tu yang dia marah. Yang orang lelaki-lelaki ni dia bukan peduli bunga apa pun peduli apa. Jadi ada tinggal boleh bolong, boleh pun nanti selamat jalan. Kan? Yang kedua, janji duit dalam paket aku tak ada. Ya. Cukup. Kita lah nak pergi cari siap bunga-bunga ni tak minat langsung. Tak minat langsung. Ada apa pula dia suka bunga lagu tu. Dia kata kat kita. Dia kata tak ai tunggu. Dia kata kalau tak beli esok tak ada dah bunga ni nak cari payah. Kita kata tak payah cari. Dia tu buat kaki terakhir. Yang ni dia panggil Al-Haddaqah. Dia kata Al-Haddaqah. Maka ingin dia akan dan memberatkan suaminya akan membeli dah. Suruh beli. Lagi tak beli, dia duduk balik duduk buat muka. Cukup tak seronok tengok di rumah. Dia buat muka makan. Kita tanya pun dia buat jawab tak jawab sama banyak. Kita pun nak lemah. Itu buka-buka supermarket tampang untuk beli yang orang. Bawa balik tak tu senyum lebar dia pun. Dia kata Allah, dia kata buka-buka duit yang tak beli tu dia kata. Kita pun dengar selain itu. Menang kahang juga kita kata. Ya, menang kahang juga. Dia jenis tu. Terangit. Jenis ni terangit. Dan yang kelimanya Al-Barraqah. Dia kata Al-Barraqah ada dua makna. Yang pertama bahawa adalah perempuan itu sepanjang-panjang hari melanjakkan akan mukanya dan memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan berkeliling-keliling. Itu Al-Barraqah. Maksud dia suka duk make up juga. Dan makna yang keduanya bahawa kebanyakan ia memarah atas makanan dan tiada memakan melainkan dengan sendirinya. Dan lagi tiap-tiap suatu yang dibahagikan oleh suaminya akan dia, maka mengata ia kurang lagi sedikit, tiada mencukupkan. Perangai Al-Barraqah. Kalau makanan ni tak pernah yang puas hati. Kemudian kalau makan, tak suka makan dengan suami. Suka hidup makan seorang-seorang. Pelik, dia jadi pelik. Dan juga apa yang suami bagi, tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Bagi apa pun tak cukup. Dia kata, apa nama tu dia mula nak banding orang. Kan? Dia kata adik dia menikah dengan sekian-sekian orang ni. Dia kata ulang tahun perkahwinan bagi cincin berlian. Dia kata abang ulang tahun perkahwinan ajak pergi makan sate aja. Dia kata dia mula. Kan kita kata dia lah cincin berlian bukan boleh makan. Kata lagipun cincin nak duduk beli dah tu banyak dah. Kita kata sate ni boleh juga kenyang. Dia kata dia fikir memang tak cukup. Bagi sate tak cukup. Lagi cincin balian, dia banding pula. Dia kata, adik dia hak nikah dengan orang dia kata, hari tu birthday dia, hari jadi dia, apa nama laki dia bagi kalung berlian. Kalung pula. Dia kata, ni semua nak bagi cedera aku. Ya, tak pernah cukup. Hak jenis macam ni, dia kata, kalau boleh elak-elak, terus ambil lah. Wallah.